Kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Insya-Allah kita berada pada bab yang keempat, al-babur rabi' fi adabi muallimil Quran wa muta'allimih. Adab-adab ya orang yang mengajar Al-Quran dan yang mempelajarinya. Adab orang yang membaca Al-Quran dan membacakan pada orang lain. Dan kita telah masuk dalam bab ini beberapa hadis yang berkenaan. Kita sambung sahaja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala al-ikhlas istiwa'u af'alil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Yang disebutkan bahawa terdapat daripada Hudzaifah Al-Mar'ashi kalau dalam buku ini muka surat 18 ya. Muka surat 18 iaitu perenggan yang kedua terakhir ya, yang kedua akhir. Dikata dalam sebuah riwayat daripada Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullahu taala, katanya ikhlas itu ialah keadaan perbuatan seorang hamba ya, keadaan perbuatan seorang hamba yang sama dari sudut zahir dan batin. Istiwa, kesamaan antara perbuatan zahir dan juga batin. Maknanya apa? Ya, bila seseorang itu apa yang dilakukannya sama seperti apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada dalam hati sama seperti mana yang dilakukan, maka itulah dipanggil dengan ikhlas. Sebab itu kalau kita tengok dalam bab ini dan dalam kitab-kitab lain yang membicarakan secara khusus tentang tasawuf, pelbagai definisi diberikan oleh ulama untuk memberi pengertian atau memberi suatu bentuk ya ta'rif yang jami' dan mani'. Dan ia merupakan suatu yang sukar. Kerana apa? Ikhlas ni merupakan sifat hati. Ia merupakan perkara yang lebih berbentuk dalaman.
Tetapi bukan bermaksud tidak ada pembuktian di luar. Maksudnya apa yang dalam hati itu, keikhlasan yang dikatakan ada dalam hati itu, ya, akan tercerna, akan terzahir melalui perbuatan, melalui kata-kata. Biasanya perbuatan lah, sebab biasanya kata-kata ni macam-macam orang boleh cakap kan. Umpama kata orang Melayu, menanam tebu di bibir. Kata-kata ni sentiasa manis, tetapi dalam hatinya wallahu a'lam. Contohnya. Jadi sebab itu kata Huzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, orang yang ikhlas ialah orang yang apa yang dia cakap itulah yang ada dalam hati. Ya, maknanya dia tidak berpura-pura. Dia tidak berselindung. Dia tidak, orang kata apa, kosmetik sahaja. Itu takrif yang beliau berikan. Kemudian seterusnya, wa an Dhinnun rahimahullah. Dhinnun merupakan gelaran kepada seorang alim daripada ulama kurun yang ke-13 Hijrah. Antara seorang alim yang terkenal, ya, di Mesir, ya, dipanggil Dhinnun al-Misri. Apa kata dia? Qala thalathun min alamatil ikhlas. Ya, 3 perkara yang menunjukkan alamat atau tanda-tanda keikhlasan. Apa dia? Istiwa'ul madhi wadh-dhammi minal 'ammah wa nisyanu ru'yatil 'amali fil a'mal wa iqtida'u thawabil a'mal fil akhirah. Ini 3, ya, 3 alamat, 3 tanda keikhlasan. Apa dia? Iaitu tidak terpengaruh dengan pujian dan kejian daripada manusia. Ya, istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'ammah. Maksudnya apa? Ya, orang puji ke, orang kecam ke, ya, dia tetap melakukan amal soleh. Mana amalnya itu tidak bergantung kepada pujian orang, ya, dan tidak bergantung kepada kejian manusia. Dia tetap melakukan amal kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap buat perkara baik, dia tetap cakap perkara baik, dia tetap dengan pendirian dia. Walaupun, ya, bertalu-talu dikecam oleh orang. Hari ini orang, macam saya sebutlah kan, orang sudah tidak segan silu untuk mengecam orang lain, dan kecaman itu dilakukan secara terbuka dan di 3 saksikan oleh orang lain. Allahu Akbar. Jadi kalau orang ikhlas, sesuatu yang, maksudnya dia buat satu amalan, katalah amal yang soleh, dia akan lupakan. Dia tidak akan, orang kata apa, dia tidak akan tertanya-tanya ataupun tidak akan membuat suatu kajian terhadap amalan yang telah dibuat itu. Dia lupakan segala perkara yang baik yang telah dilakukan. Ini tanda orang ikhlas. Ya. Kalau kita ada tanda ni, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kekalkan. Ya, kekalkan perkara itu. Ya. Dan itulah, ya, sebab kadang-kadang kita, yalah, contohlah, ya, contoh kita pernah bantu seseorang, ataupun kita sebagai guru, contoh kata saya pernah mengajar sesiapalah anak murid ramai kan. Katalah anak murid tu dah berjaya, kita tak ingat sangatlah anak murid ramai sangat, ataupun kita pernah mengajar dia sekejap saja, jadi kita tak apa nak ingat, ya, dia ni, murid ni. Jadi bila dia dah jadi orang yang berjaya, dia hubungi kita melalui tak kisahlah Facebook ke apa ke, dan dia kata, "Ustaz, terima kasih atas didikan Ustaz." Kita pun dah tak ingat dah. Ya. Itu mungkin satu tanda yang menunjukkan kita ikhlas dalam mengajar dia. Ya, dan dengan asbab keikhlasan itu, maka berkat ilmu yang kita sampaikan kepada murid kita itu. Itu dia. Kemudian yang ketiga tanda keikhlasan, kata Dhinnun al-Misri,
Dia kata mengharapkan ganjaran pahala amalan pada hari akhirat. Iqtida thawabil a'mal fil akhirah. Yang dipentingkan, yang difikirkan ialah ganjaran di akhirat. Ini yang ini yang sebenarnya mencabar, ya. Sebab tu saya kata semalam, kita bukan nak, orang kata apa, tunggu ikhlas baru nak beramal, tetapi beramallah sehingga mendapatkan keikhlasan. Kerana itu ia merupakan suatu proses, ya, suatu, kata orang kampung, ongoing proses, proses yang berterusan, proses yang kena ada istiqamah. Bila ada istiqamah, insya-Allah akan dapat keikhlasan, kan? Kerana nak istiqamah tu pun susah. Sebab itu, ya, beramal ini penuh dengan cabaran. Melakukan amal soleh ini penuh dengan cabaran. Ya, kalau tidak ada cabaran, maka tidaklah ada nilai mujahadah di situ. Allah dah sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa, ya, dan mereka yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah, ya, pada jalan mendapatkan keridhaan Allah, Allah kata akan kami berikan petunjuk kepadanya, jalan-jalan yang akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berhenti beramal, jangan berhenti, ya, berusaha untuk mendapatkan ikhlas. Siapa juga kita, tak kira lah, ya, siapa-siapa juga pun. Baik, itu kata siapa? Kata Dhunnun al-Misri. Kemudian wa 'anil Fudail bin Iyad, seorang alim juga yang sangat terkenal, radhiyallahu anhu, katanya, qala tarkul amali li ajli an-nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Ya, saya pernah mendengar kata-kata ini, tetapi ada sedikit tambahan. Dia kata, apa kata Fudail bin Iyad? Tarkul amali li ajli nas syirkun. Ya, meninggalkan amal kerana manusia itu adalah syirik. Yang saya pernah dengar, ya, al-amalu li ajli nasi syirkun wa tarkul amali li ajli nasi riya'un wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Saya rasa ada tertinggal di sini, sebab dia kata minhuma di sini. Itu maksud minhuma tu mesti ada dua, mesti ada dua perkara yang disebutkan. So boleh, kalau boleh dibetulkan, ya, al-amalu li ajli nasi syirkun, beramal kerana manusia itu adalah syirik. Beramal, apa juga amal ibadah, perkara yang baik, kita buat kerana manusia, maka ia adalah suatu kesyirikan. Kerana amal ibadah ni hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Semalam kita baca ayat tu kan, surah Al-Bayyinah, kan, mukhlishina lahuddin, kan, dengan penuh keikhlasan. Bukan liya'budun nas atau liya'budu, ya, ghairallah, tidak, tapi liya'budullah, untuk menyembah Allah semata-mata dengan penuh keikhlasan, ya. So al-amalu li ajli nasi syirkun, beramal kerana manusia itu syirik. Wa tarkul amali li ajli nasi riya'un, dan meninggalkan amal kerana manusia, ya. Tadi beramal kerana manusia syirik, meninggalkan amal kerana manusia riya'. Ya, ini kadang-kadang pelik juga, ya. Biasanya riak ni ialah kita menunjuk-nunjuk pada orang, kan. Bila orang ramai, kita nak tunjuk kita rajin sembahyang sunat, kita sembahyang sunat. Bila kita seorang-seorang, kita tak sembahyang sunat sebab tak ada orang, sebab kita seorang. Contoh, kan. Ya, meninggalkan amal kerana manusia juga riak dipanggil. Contoh, contoh. Katalah kita ni ustaz, kan. Ustaz, ya ustaz, dia kan ustaz. Jadi bila orang kata, ustaz, depanlah jadi imam, kan, ni di luar PKP lah, di luar PKP lah, jemputlah jadi imam ustaz.
Tak nak, tak apalah, nanti apa orang kata. Nampak? Nanti apa orang kata. Meninggalkan amal, meninggalkan untuk membuat sesuatu yang baik, memimpin solat, kan baik, kan? Atau orang tu, seorang tu qari kata suara dia sedap, kita mintalah dia azan lah, kan? Nak dengar azan sedap ni. Tak apalah, nanti apa orang kata. Nampak? Apa orang kata tu mana apa? Maknanya apa? Dia meninggalkan sesuatu amal baik semata-mata disebut kerana apa, takut apa orang kata. Sedangkan benda tu baik, kan? Itu juga dianggap sebagai riya. Ya. Wal ikhlasu, maka ikhlas tu apa? An yu'afiyakallahu minhuma, apabila Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya tadi. Kedua-duanya. Apa yang ada pada kedua-dua perkara tadi? Beramal kerana manusia dan meninggalkan amal juga kerana manusia. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Manusia itu, makhluk itu jangan dijadikan sebab untuk kita beramal. Jangan jadi penghalang untuk kita tidak beramal. Buatlah, tetapi bukan kerana manusia. Bukan kerana manusia, buat kerana Allah. Ya. Sama ada orang nak puji ke, orang nak keji ke, tapi kita yakin perkara itu perkara yang baik, kita buat sahaja. Kan? Itu dia. Jadi itulah ikhlas. Nampak? Jadi masing-masing ulama ada pendekatan tersendiri untuk untuk portray, untuk tunjukkan bagaimana bentuk, bagaimana keikhlasan itu sebenarnya. Dan dalam konteks sebagai orang yang belajar, mengajar dan belajar Quran, mengajar dan belajar Quran, kan? Ajar Quran, belajar Quran, bukan kerana manusia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baik. Itu daripada siapa? Daripada Al-Fudail bin Iyad. Baik. Kemudian seterusnya, wa an Sahl Tustari radhiyallahu wa an Sahl Tustari rahimahullahu taala qala nadhara al-akyas fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghayra hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah la yumazijuhu syai'un la nafsun wala hawa wala dunya. Itu dia. Apa kata dalam satu riwayat daripada Sahal At-Tustari radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau berkata, golongan bijak pandai al-akyas memerhatikan maksud ikhlas namun tidak menjumpainya melain berikut. Ini kata beliau, hendaklah setiap gerak-geri dan keadaan pegun, maknanya bergerak ataupun duduk diam, ketika sembunyi atau terang-terangan, mana seorang-seorang ataupun depan orang, demi Allah, dia tambah ni, demi Allah atau kerana Allah semata-mata, lillahi ta'ala, ia tidak dicampuri sesuatu, la yumazijuhu syai'un, sama ada, dia kata, la nafsun wala hawa wala dunya, baik nafsu mahupun keinginan mahupun perkara keduniaan, semuanya kerana Allah. Ini yang sebenarnya bukan perkara senang, tuan-tuan, kan? Dan itulah yang kita perlu usahakan. Daripada semalam saya sebut, kan, kita usahakan, kita terus sahaja, buat sahaja, sampai mendapat keikhlasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kata Sahal At-Tustari ini, dia kata, seseorang yang apa juga keadaan, dia duduk diam ke, dia bergerak ke, dia berseorangan ke, di depan orang, di terang-terangan ke, lillahi ta'ala, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa juga keadaan dia, apa juga yang dia buat, semuanya kerana Allah. Sebab tu kita dalam niat kita, kan, usalli fardal sekian, la sekali lillahi ta'ala,
nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kan? Nawaitu shawma ghadin. Ini dah nak lagi seminggu tuan-tuan ya. Lagi seminggu kita nak berpuasa. Kan? Lagi seminggu kita nak berpuasa. Kan? Kita sebut kan, nawaitu shawma ghadin an adai ya syahri ramadhan hadhihi sanati, kan, lillahi ta'ala, kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Sebab itu kalau kita faham maksud lillahi ta'ala, fahamlah kita maksud ikhlas. Ya. Kalau kita faham maksud lillahi ta'ala itu, lillah itu, maka fahamlah kita maksud ikhlas. Ini bukan perkara yang mudah, ya, bukan perkara mudah. Tetapi ya, mudah atau susah bukan isunya, tetapi usaha yang kita kena lakukan. Baik. Wa anis sirri disebutkan, di sini disebut, wa anis sari radhiyallahu taala anhu, bukan sirri, wa anis sari radhiyallahu anhu qala la ta'mal lin-nasi syai'an wa la tatruk lahum syai'an wa la tu'ti lahum syai'an wa la takshif lahum syai'an. Subhanallah. Apa katanya? Jangan kamu beramal kerana manusia walau sedikit pun, dan jangan tinggalkan sesuatu buat mereka. Maknanya jangan buat dengan tinggalkan sesuatu pun kerana manusia. Macam tadilah, buat kerana manusia, tak buat pun kerana manusia. Jangan. Jangan. Manusia ni dia boleh bagi apa ke kita, tuan? Dia bagi apa? Duit ke kita? Dia bagi sikit, dia minta banyak. Dia mengungkit pula tu. Ya. Mengungkit lagi pula. Jadi itulah masalahnya. Kan? Apa ni? Seminggu lagi pula nak tengok muka ustaz. Apa seminggu pula tuan? Tiap-tiap hari saya live FB ni. Tuan yang tak tengok. Ya? Apa pula seminggu lagi, tiap-tiap hari 9.30. Tak apalah. Dia baru buka kan. Tak apalah. Baik, jangan buat sesuatu kerana manusia, jangan tinggalkan sesuatu kerana manusia, jangan sembunyikan apa-apa daripada mereka, dia kata wala tu'ti lahum syai'an, jangan beri apa-apa kerana manusia. Maknanya kalau kita nak memberi, kita nak infak contoh kata, kan, jangan buat kerana manusia. Ya, buat kerana Allah. Dahlah kita beri tu, duit kita habis. Contohnya kan, dari segi logik lah, dari segi adatnya kita bagi orang duit kita ataupun harta kita habis atau berkurang, dahlah kita kehilangan harta dan kita juga kehilangan pahala. Kan rugi tu. Kan? Beri sesuatu kerana Allah, insya-Allah akan dapat pulangannya. Allah kata apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin wa huwa khairur raziqin. Dan apa yang kamu infakkan, ya, Allah lah yang akan menggantikannya. Allah akan ganti, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Wala takshif lahum syai'an, dan dia kata, dan janganlah kamu dedahkan sesuatu kerana mereka. Maknanya pokok pangkalnya, apa juga yang kita buat, jangan jadikan manusia, jangan jadikan makhluk sebagai alasan. Walaupun pada zahirnya memang contoh kata ada orang susah, sebab itu hikmahnya ada orang miskin ni supaya orang yang kaya boleh membantu. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Dalam hal rezeki ni Allah lebihkan satu kumpulan lebih daripada satu kumpulan yang lain supaya masing-masing dapat saling bantu membantu. Jadi orang kaya jangan marah dengan orang miskin, kerana adanya orang miskin itu membolehkan kita, ya, menginfak dan mendapat pahala yang besar daripada infak itu. Kalau tak ada orang susah, tak ada orang miskin, kita tak boleh nak buat pahala. Nak bagi pada siapa? Siapa kita nak bagi? Ni ada orang susah waktu PKP ni, bantu. Kan? Tak kira lah NGO ke mana, surau masjid ke, bantulah. Kan? Bukan payah pun sekarang dah ada online banking kan. Tak ada siapa bertahu, yang tahu Allah Ta'ala dengan kita je. Kita bank in, kita bagi tahu, saya dah masuk duit, dah habis cerita.
kan, lupakan sahaja. Ya, tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak nampak balasannya, tetapi cuba kita fikir, Allah takdirkan kita, ya, bagi yang maksudnya yang masih sihat, yang tak terkena dengan penyakit-penyakit termasuklah COVID dan sebagainya, mungkin sihat kita ni asbab, ataupun mungkin kita tak kena sakit ni asbab infak kita yang kita buat 20 tahun lepas, contoh kata, atau asbab doa seorang murid, atau doa seorang kawan, doa seorang teman yang mendoakan kita. Ini semua kita tak tahu, tuan. Ini semua dalam, orang kata apa? Orang kata an zahril ghaib, di belakang kita. Sebab tu rezeki ni suatu benda yang unik, tuan-tuan. Rezeki ni suatu benda yang unik. Unik maksudnya apa? Ada benda kita tahu, ada benda di luar pengetahuan kita. Dia bentuk penggunaan rezeki ni bukan semesti duit. Kalau kita kata dapat rezeki ni, dapat bonus, dapat BPN rezeki, betul, itu rezeki juga, tapi ada banyak lagi rezeki selain daripada duit, dan itulah uniknya rezeki, kan? Ya, sebab itu, ya, kita perlu, orang kata apa, muhasabah diri kita, termasuklah dalam hal kita membicarakan tentang keikhlasan ini. Itu dia. Kemudian sambungannya lagi, wa anil Qushairi qala afdalus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah. Pendek je kata Imam Qushairi. Dia kata apa? Ya, sebenar-benar, ya, atau sekurang-kurang sifat benar itu. Dia kata, ya, istiwa'us sirri wal alaniyah, sama sahaja keadaan ketika bersendirian maupun ketika terang-terangan, ketika di depan orang, ketika di belakang orang. Ya, ketika depan orang dan juga belakang, sama aja. Maknanya kita tidak berpura-pura, kita tidak plastik, kita tidak kosmetik, kita tidak menunjuk-nunjuk. Ini yang kita nak jaga ni, tuan-tuan. Saya kata ni kita, maksud kita apa? Saya dan semua yang menonton FB Live kita pada pagi ini. Dan ia bukan perkara mudah. Ya, sama-sama kita usahakan, insya-Allah. Baik. Sebab ialah, kan, kebanyakan manusia akan sentiasa menjaga penampilannya, keadaannya ketika dia di hadapan orang. Macam saya lah depan tuan-tuan ni, kan, ada kamera, kan, satu dunia boleh tengok. Takkan saya nak pakai baju koyak-koyak, kan? Takkan saya nak buka baju saya pula. Maksudnya menjaga penampilan. Adakah itu salah? Saya tak ada salah, dan memang tak salah pun. Ya. Cumanya sebab apa? Ataupun apa tujuan? Apa objektifnya? Apa sikap yang sebenarnya? Itu dia. Kalau semata-mata kan ingin dilihat cantik oleh orang, tetapi sebenarnya ketika di belakang orang kita bukan seperti yang sebenarnya, itu yang dinamakan, ya, orang kata apa, berpura-pura, berlakon, kan? Jangan. Sebab Allah Ta'ala tahu belaka kita berlakon ke, kita betul ke. Manusia memanglah boleh tertipu, kan? Boleh macam-macam, tengok baik aja, wallahu a'lam, kan? Kemudian wa anil Harithil Muhasibi rahimahullahu ta'ala as-sadiqu huwa alladhi la yubali walau kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalaiq min ajli salahi qalbi. Allahu akbar. Wala yuhibbu ittila'an nasi ala mathaqilidh dharri min husni amali wala yakrah ittila'an nasi ala sayyi' min amali fa inna karahatahu lidhalik dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata 'indahum wa laysa hadha min akhlaqis siddiqin. Subhanallah. Ini hebatnya, ya. Apa kata, diriwayatkan daripada Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah, katanya orang yang benar. Orang yang benar maksudnya orang yang ikhlas lah, kan? Sebab orang yang tak ikhlas ni dia orang yang tidak benar.
Walaupun duduk di Batang Benar, ni Batang Benar dekat dengan rumah saya ni, kampung Batang Benar, kan. Baik, as-sadiq, orang yang benar, mana orang yang ikhlas ialah orang yang tidak peduli, la yubali, maknanya orang yang tidak kisah. Apa yang dia tidak kisah? Sekiranya dia tidak menempati setiap kedudukan yang mulia dalam hati makhluk demi memastikan keelokan hatinya. Subhanallah. Tengok orang yang tak kisah, yang tak peduli, sama ada orang orang lain memuliakannya, maksudnya nama dia tu ada dalam hati orang lain ke, tak ada hati orang lain ke, demi memastikan keelokan kebaikan hatinya. Dia nak jaga hati dia. Maksud jaga hati dia ialah menjaga keikhlasannya, menjaga niatnya. Untuk dia jaga keikhlasan hati, dia tak peduli orang suka ke orang tak suka, dia tak peduli. Contohlah kan, dalam konteks kita hari ini, kadang-kadang ada tindakan kita betul kan, tindakan kita betul, ada sebab kan, ada alasan, ada asas, ataupun cakap kita ni betul tetapi orang tak suka, ataupun apa yang kita sebut ni menyebabkan orang akan tak suka dengan kita, ataupun menyebabkan kita dipandang serong oleh orang lain kan, orang kecam kita, orang benci kita, tapi sebab kita cakap benda yang betul, benda yang hak, ya, hak maksudnya benda yang betul di sisi Allah dan Rasul, benda tu memang betul, kita kena beritahu, kita kena tegur. Tapi sebab kita tegur ni, kita akan dikecam oleh semua orang, oleh ramai orang lah. Tapi sebab kita menjaga keikhlasan hati kita dalam melakukan teguran itu atau pembaikan itu, maka kita tak kisah, tak kisah, tak pedulilah apa orang nak cakap. Ni bukan benda senang tuan ya. Dia kata tidak suka orang melihat kebaikan amalnya walau sekecil zarah. Dia tak suka ya orang tahu dia buat baik atau orang tengok dia buat baik. Ada orang macam ni. Saya ada kawan yang macam ni. Ya, beliau beri zakat ya berjuta-juta tuan. Juta zakatnya. Jadi bila pihak yang dapat zakat ni nak appreciate lah apa yang dia buat kan, pemberian dia, so cadangkanlah pada kita lah supaya buat penyerahan mock check kan, biasa gitu, mock check kan, sekian juta kan. Jadi saya beritahulah, kata Datuk ada orang ni nak kita buat percara sikit lah, buat majlis kecil-kecilan. Tak Datuk bagi cek, tak ada Ustaz, tak ada. Saya tak nak jumpa pun dengan mereka ni. Dah habis, dah bagi sudah. Tak payah nak buat majlis, tak payah nak apa. Jadi ini tanda ikhlas. Ini bukan bagi RM10 tahu, juta. Ya. Agak-agak kita boleh buat macam tu ke? Belum tentu. Kopiah je dari atas kepala ni belum tentu tuan. Kan? RM10 hamba Allah. RM10, RM5 lagi lah hamba Allah. Kan? RM20 tulis nama. Sebab apa? Bukan benda senang. Dan saya tidak mengatakan bahawa penyerahan mock check, benda-benda yang baik, maksudnya upacara macam tu melambangkan tidak ikhlas. Tidak. Kalau bagi cek besar, saya selalu buat perempuan, kalau bagi cek mock check besar pintu tu pun, besar pintu bagi pada orang buat majlis, ambil gambar apa nama orang tengok, tak semesti tak ikhlas. Tak semesti tak ikhlas. Dan kalau bagi sorok-sorok pun ceknya buat dalam sampul bagi sorok, tak semestinya ikhlas. Sebab ikhlas ni mainan ya, perbuatan, pekerjaan hati. So apa yang perlu dilihat ketika memberi cek yang sebesar pintu tu ialah hati orang yang memberi. Sebab itu ulama selalu sebut, boleh tak, maksudnya dalam Quran sebutkan, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Mengapa
ya, memberi, menginfak secara zahir, secara jelas itu tidaklah salah dan baik pun. Cuma memberi dengan keadaan apa orang kata, sorok-sorok ataupun tersembunyi ni, dia kata ada masalah ke? Tuan-tuan masih boleh saksikan saya ke sebab ada sikit gangguan tadi? Okey. Sekejap Okey lagi. Ya. Maknanya ada masalah ke kita bila kita beri, ya, cek sebesar itu? So okey. Kan? Dan kita pula orang yang di luar melihat, ya, jangan kita mudah-mudah cakap ini tak ikhlas lah, ni bagi cek besar-besar. Alah, jangan. Kan? Tapi kalau kita bagi cek kecil, maksudnya bawa dalam sampul bagi pada orang tu, kan? Adakah semestinya hati kita ikhlas? Sepatutnya ikhlas sebab kita bagi secara begitu. Tetapi boleh juga jadi tak ikhlas. Kan? Hati kita berkata-kata, ni jangan lupa ni, kalau aku bagi ni, dalam hati cakap, kan, jangan main-main tuan. Dia, sebab itu syaitan ni dia nak usik kita, dia nak kacau kita sampai di saat terakhir kita melakukan ibadah. Bahkan selepas kita buat ibadah pun boleh jadi kita menjejaskan amal kita yang baru kita sudah buat tadi. Allahu Akbar. Bukan perkara senang, kan? Terasa berat dia ikhlas ni. Tengok hal ini kerana dia kata dia tidak suka orang melihat kebaikan amalnya walau sekecil zarah, dan tidak membenci jika orang melihat amalan buruknya. Ini susah. Ini lagi susah. Bila orang nampak kita buat tak baik, kan, maksudnya bila istilah hari ni apa? Kantoi lah kan? Kantoi kan? Bila kita terlihat perkara tak baik yang kita buat, memang kita akan rasa susah hati. Tapi kita tak benci. Kita tidak membenci orang yang melihat keburukan kita. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, bila kita belajar kan tasawuf ni kan, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengajar kita, dan ulama-ulama Nusantara pun mengajar kita. Dalam Penawar Bagi Hati pun memadai dah. Dalam Hidayatul Salikin kan, Bidayatul Hidayah, maksudnya nak ajar kita ni. Bila orang melihat kelemahan kita, kekurangan kita, apa maksud dia? Apatah lagi orang mengecam kita. Apa maksudnya? Maksudnya Allah nak latih kita supaya merendahkan diri, supaya tawaduk. Kerana kadang-kadang kita, selama ini orang tu puji kita, lambung kita, wah ini hebatlah, apalah, banyak ilmu lah, alim lah, bagus lah. Tiba-tiba ada orang petikaikan kita. Allahu Akbar. Hati kita memang geram, marah, kan? Tapi kalau kita betul-betul ikhlas, kalau kata yang dilihat sebagai buruk itu memang kita yang memang betul, kita yang salah, kita yang silap. Orang yang tawaduk, dia akan minta maaf. Dia akan mengaku, ya betul saya salah, saya tersilap, saya terkhilaf, kata orang kan. Jadi saya minta maaf. Itu tanda orang yang hatinya bersih. Kan? Kalau orang yang tak ikhlas ni, orang yang tidak benar disebut sebagai orang yang as-sadiq tadi, jangan, dia akan nafikan senafi-nafinya walaupun betul dia buat, kerana dia tidak ikhlas. Itu dia. Tengok hal ini kerana kebenciannya terhadap semua perkara tadi menunjukkan bahawa dia sukakan penghargaan di sisi manusia, kan? Dia tak nak dilihat tidak bagus.
Dia tidak mahu langsung dilihat tidak pandai, tidak bagus, tidak power, tidak apa, tidak layak. Dia sentiasa nak dilihat bagus di sisi manusia. Itu dia. Padahal ini bukanlah termasuk dalam akhlak siddiqin, orang-orang yang benar. Macam tuan-tuan, makin susah nampak kan bila kita bicara tentang ikhlas ni, makin lama makin susah. Sebab tu kata pengarang, dia kata bab ini bab yang panjang, cerita pasal ikhlas. Nak kata pentingnya bagi orang yang mempelajari Al-Quran, nak kata pentingnya bagi orang yang mengajar Al-Quran untuk menghiasi dirinya dengan sifat ikhlas. Allah, bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Ya, bukan senang. Tak apa, nanti kita tengok contoh-contohnya kan. Saya tak berani nak bagi contoh-contoh lebih-lebih. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya pun belum tentu ikhlas. Belum tentu. Mungkin ikhlas, tetapi ada keadaan yang ikhlas itu terjejas dengan sesuatu keadaan, dengan sesuatu perkara yang mendatang menyebabkan kita jadi tak ikhlas. Asalnya kita ikhlas, kita cuba untuk ikhlas, tetapi disebabkan sesuatu yang mendatang, perangai manusia. Biasanya itulah perangai manusia, tindak tanduk manusia, kelemahan manusia, kan? Boleh cakap kesongelan ke? Manusia yang banyak songel kan, yang macam-macam perangainya, menyebabkan keikhlasan kita itu terjejas. Itu yang masalah. Tapi kena usaha juga. Maksud itulah cabarannya, kan? Cabarannya kita tahu Allah Ta'ala akan memuji hamba-hambanya sesuai dengan keadaan dia, kan? Kalau orang yang begini amalnya, ujiannya begini, godaannya macam ni. Jadi itulah. Jadi kita ni tidak akan lepas daripada ujian, termasuklah ujian keikhlasan. Baik, tengok wa an ghairihi, daripada mana ghair, selain daripada Al-Harith Al-Muhasibi, dia kata wa an ghairihi idza talabta Allah ta'ala bisidqi a'taka Allah mir'atan tabsuru fiha atau tubsiru fiha kull syai'in an ajaibid dunya wal akhirah. Allahu akbar. Allahu akbar. Dikata dalam satu riwayat daripada tokoh yang lain, beliau berkata, apabila kamu menuntut Allah Ta'ala dengan jujur, maksudnya talabtallaha bisidqi. Talabtallah makna mencari keikhlasan. Ya, bila kita mencari sesuatu, mengerjakan sesuatu, sebab ingin mencari redha Allah, kan? Dengan benar-benar, dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan kamu cermin. Mir'atun mana cermin, mir'atan mana cermin, yang menzahirkan segala perkara ajaib di dunia dan akhirat. Kita tak fahami, saya pun tak faham. Maksud tak faham tu bentuknya macam mana, keajaiban dunia dan akhirat. Dia tidak mendetailkan maksud di sini. Ya, kadang-kadang lah benda-benda ni adalah pengalaman para ahlullah, kan? Orang yang salikun, orang yang berjalan di jalan Allah. Jadi mereka ni dia mengungkapkan sesuatu berdasarkan pengalaman dia, pengalaman rohani tu, bukan pengalaman jasmani, pengalaman rohani. Jadi ungkapan pengalaman rohani ini yang dipanggil sebagai hikam. Hikmah, jamaknya hikam. Sebab tu kita belajar al-hikam al-ata'iyah, hikam yang datang daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu adalah hikmah-hikmah, kata-kata, ungkapan-ungkapan yang menzahirkan pengalaman rohani. Sebab itu bukan senang orang nak mengajar kitab hikam ni kalau tak tengok syarahnya betul-betul, kerana yang boleh menjelaskan ialah orang yang ada pengalaman rohani. Kalau orang cerita pasal ikhlas dan dia tidak pernah merasa ikhlas sekalipun, atau na'udzubillah tuan, kan, ataupun dia tak pernah berusaha untuk ikhlas, atau dia tidak beramal, macam mana nak cerita pasal ikhlas?
Sebab ikhlas ni datang melalui atau prosesnya melalui beramal. Kan? Kalau tak beramal, nak cerita ikhlas apa? Cerita amal lah dulu. Ya tak? Nak cerita khusyuk semayang tidak? Macam mana nak cerita khusyuk semayang pun tak? Kan? Lepas tu, apa sebab tak semayang? Takut tak khusyuk. Tak boleh lah macam tu. Sampai bila nak semayang? Sampai bila nak dapat khusyuk kalau tak semayang? Kan? Itu dia. Kemudian dia kata, wa aqawilu salafi fi hadha kathiratun asharna ila hadhihi al-ahruf minha ila hadhihi al-ahruf minha tanbihan 'ala al-matlub. Dia kata banyak lagi ucapan golongan soleh terdahulu dalam hal ini, dalam hal ikhlas ini. Kami hanya menyentuh sebahagian daripadanya sebagai peringatan kepada fokus, dia kata peringatan kepada fokus perbahasan kita, tanbihan 'ala al-matlub, yang kita nak cari, yang kita nak fokuskan. Wa qad dzakartu jumalan min dhalik ma'a syarhiha fi awal syarh al-muhadzab wa dhamamtu ilaiha min adabil alim wal muta'allim wal faqih wal mutafaqqih ma la yastaghni anhu talibul ilm wallahu a'lam. Dan dia kata aku ada menyebut sebahagiannya, sebahagian daripada bab ini berdasarkan dengan huraiannya, beserta huraiannya pada permulaan kitab Syarah Muhadzab. Imam Nawawi ada satu kitab yang terkenal dalam fiqh namanya Syarah Muhadzab. Jadi kalau siapa nak detail lagi, boleh tengok pada muqaddimah pada dalam muqaddimah kitab Syarah Muhadzab. Dan menyertakan sekali adab-adab guru dan murid, faqih dan penuntut ilmu fiqh, yang semuanya amat diperlukan bagi seorang penuntut ilmu, wallahu alam. Ini dia kata adab. Kan sebab itu kata, saya tak ingat siapa yang mengeluarkan kata-kata hikmah ini, menuntut ilmu tanpa adab umpama menyalakan api tapi tak ada kayu api. Macam mana tu? Kan? Kanari bila hatab, seperti api tanpa kayu api. Nak menyalakan api, macam mana? Kayu api tak ada. Hatta kalau kayu api ada pun, kalau mancisnya tak ada, alat nak menyalakan api pun tak ada juga. Itu seolah-olah tak akan ada lah, tak akan dapat ilmu, tak akan barakah ilmu jika tidak ada adab. Ini yang kadang-kadang saya cuba terapkan pada anak-anak murid saya dulu masa saya mengajar di kuis. Kita cuba nak terapkan adab ni pada anak-anak murid kita. Adab dalam kelas, adab berpakaian, adab bermuamalah dengan guru. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia bukan tak tahu, tuan-tuan, kita kesian dengan dia sebab kadang-kadang dunia dia bukan macam kita. Kan, dia duk bercakap dengan kawan dalam WeChat, kan, dalam media sosial ni. Jadi dia kadang-kadang dia nak hantar dia nak bercakap dengan kita di WhatsApp pun dia anggap kita ni kawan WeChat dia. Itu yang keluar perkataan bukan-bukan, tak, kita pun tak faham ringkasan-ringkasan ni, tak tahulah. Kan? Kita pun pening juga. Kan, jadi kita, maksud saya tu, kita maafkan. Kita beri kesedaran, beri tahu. Apatah lagi kalau penuntut ilmu agama, kan? Kita nak belajar agama, kita nak belajar Al-Quran contohnya, kenalah ada adab. Satu benda yang saya sangat terbuku dalam hati, ni saya sampaikan kepada tuan-tuan yang menyaksikan live saya ni, yang pada saya suatu adab yang sering kali diabaikan oleh orang yang mempelajari dan mengajar, saya kata mengajar dan belajar Al-Quran. Apa dia? Adab yang pada saya sangat suka ditinggalkan, iaitu adab untuk tidak ketawa berlebihan. Adab untuk tidak ketawa berlebihan. Kalau betul-betul ni kita tak perlu ketawa pun. Contoh, jangan marah saya. Nak marah pun marahlah, apa nak buat, kan? Saya tak peduli kalau orang marah pun, sebab saya cakap benda betul.
Contohnya, ya, bila kita mengaji Quran, belajar Quran, kan talaki yang ramai, kan kita ada talaki tuan, pukul 11 insya-Allah, pukul 10.30 saya kena berhentilah, saya rehat setengah jam, pukul 11 kita talaki suratul kahfi insya-Allah. Baik, apa dia? Bila mengajar Quran, contoh dalam suasana kelas, tak kira ramai ke sikit ke, katalah kita belajar talaki ataupun belajar taranum, berlagu kan, contoh. Biasalah setiap orang akan kena baca kan. Jadi saya tengok ni perangai, tak tahulah, saya tak pernah mengajar, sebab saya pernah belajar di Mesir. Orang Arab dia tak ada macam ni. Orang Arab dia tidak akan mentertawakan kawannya kalau kawannya baca salah. Tak. Walaupun bunyi entah apa-apa. Paling kuat pun dia gitu-gitu, dia tak adalah sampai macam kita gelak. Tak ada, tak keluar ketawa tu. Sedangkan kita, kalau kawan ni katalah belajar lagu Bayati ke contoh kata, sampai pada jawab ke kan, bunyinya sumbang contoh, ni nanti kawan ni gelak sebelah ni, kan, ya, kawan ni ketawa pula ni, yang ni ketawa, jadi benda kelakar pula dah, tak tahu sebab apa kita nak gelak. Jadi sebenarnya bukan itu caranya kita belajar, bukan itu adabnya. Saya sentiasa berpegang pada benda ni. Tanya anak murid saya cukup pantang kalau orang saya mengajar Quran, ada orang ketawa, pantang saya tu. Kalau betul saya buat lawak, ketawa tu lain cerita. Tapi kalau dia bergelakkan kawan dia, sedangkan yang menggelak tu bukan belum tentu baca betul, suruh dia baca, salah juga, tapi dia menggelakkan orang. Allah, macam cerita Beramli kan. Cerita Beramli sekolah dewasa tu kan, kalau tuan-tuan ingatlah cerita tu. Kan, dia gelakkan orang, kan main tengok dia baca salah, tengok Piramli dengan Sudin dengan Haji gelakkan dia kan. Jadi ketawa, mentertawakan kesalahan orang membaca Al-Quran, tak kira lah baca biasa ke tarannum ke, ni suatu adab yang sangat-sangat salah. Maksudnya bukan adab lah tu, tidak beradab lah. Jadi patutnya kita, sudahlah dia dah salah, apa nak buat, tak tahu yalah kita nak gelak-gelak kan, wah apa. Jadi ya, saya seru kepada guru-guru Quran yang mengajar Quran, tolong ambil berat tentang ni. Ya, sebab majlis yang dibacakan Quran bukan majlis lagha. Bukan majlis yang melalaikan atau perlu dimasukkan kelalaian di dalamnya. Ya. Jangan buat. Sebab itu biasanya kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah. Kafarah mana apa? Untuk kafarah untuk menebus ataupun untuk cover kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan dalam semasa kita dalam majlis ilmu, dalam proses belajar tadi. Jadi kita minta Allah ampunkan kesalahan, termasuklah kesalahan mentertawakan orang lain bila dia buat salah atau dia buat silap. Okay. Panjang sikit beleting, minta maaf lah ya. Tapi itu benda yang perlu saya beritahu. Kalau saya tak beritahu tuan-tuan, berdosa saya tak sampaikan pada tuan-tuan. Baik. Kemudian disebut di sini, ni faslun wa yanbaghi an la yaqsuda bihi tawassulan ila gharadin min agradid dunya min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'in ala aqranih aw thana'in 'inda an-nas aw sarfi wujuhin nas ilayhi aw nahwi dhalik. Dia kata satu fasal menyatakan bahawa sayugialah hendaknya kan, kalau dalam bahasa lamanya sayugia wa yambaghi, hendaklah, sewajarnya lah seorang penuntut ilmu itu atau pembaca Al-Quran dan juga pengajar Al-Quran, maksudnya murid dan guru, seorang murid mengaji Quran dan guru mengajar Quran, tidak menjadikan alla yaqsuda bihi, menjadikan suatu maksud, suatu matlamat dia. Saya sebenarnya suka syarah sendiri, tapi saya kesian kalau tuan-tuan pakai buku ni, kalau saya
saya tak baca, kesian pula kan. Tapi tak apalah, kan sikit-sikit lah kan. Minta maaf kalau saya tak baca semua ni, tuan-tuan baca sendirilah. Sebab saya suka rujuk pada teks yang bahasa Arab kan. Maknanya tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu maksud, suatu tujuan untuk apa? Tawassulan ila gharadin min agradid dunia, sebagai penghubung untuk mendapat apa jua habuan dunia. Maknanya jangan jadikan dunia sebagai, ya, sebagai apa? Sebagai perkara yang dengan melalui belajar dan mengajar ini. Ya. Sebab itu Nabi kata apa dalam doanya? Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Tengok, Nabi sebut dah. Maknanya bila Nabi sebut dalam doa ini, bermaksud ya ada orang yang akan melakukannya. Ya ada orang yang akan, ya, menjadikan dunia itu sebagai akbaral humum, menjadi suatu perkara yang sangat dibimbangkan, sangat dirisaukan, ya, sangat dibimbangkan. Wala mablagha ilmina, dan bukan juga mablagh makna apa? Ya, maksud tadi, maksud, tujuan, matlamat, objektif terhadap ilmu yang sedang dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Jangan jadikan dunia sebagai itu. Ya, nakkan duit, bagi sanad sebab nakkan duit. Na'udzubillah. Saya tak kata pada siapa-siapa, tapi benda ni berlaku. Li ajlil fulus, kerana duit semata-mata. Jangan. Ya, jangan. Baik. Baik harta, sama ada harta, dia kata min malin, harta, au riyasatin, ataupun, ya, pangkat. Riasah makna apa? Kuasa pemerintahan. Nak jadi ketua semua. Kan? Au wajahatin, ataupun kemegahan. Au irtifa'in ala aqranih, ataupun kemuliaan mengatasi kawan-kawan yang lain. Maknanya dia mesti nak satu tangga up daripada orang lain. Dia tak nak sama dengan orang. Ya. Au thana'in 'indan nas, ataupun pujian, ya, dalam kalangan manusia. Nak orang puji, nak orang kata dia bagus, dia alim, dia doktor, dia faqih, dia dan sallallahu akbar. Au sarfi wujuhin nasi ilaih, ataupun untuk mendapat perhatian orang kepadanya, untuk ya, orang kata apa, nak cari, kan, nak cari glamour lah, famous, supaya orang pandang dia, supaya orang, oh masya-Allah, ini masya-Allah bagus ni, kan. Sarfi wujuhin nas, supaya orang untuk mendapatkan pandangan, mengalihkan perhatian orang kepadanya. Au nahwi dzalik, atau perkara-perkara yang lain. Okey. Baik. Tengok sikit lagi. Wala yashubal muqri'u iqra'ahu, wala yashubul muqri'u iqra'ahu bi tama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alayhi, sawa'un kana ar-rifqu malan aw khidmatan, wa in qalla walau kana ala suratil hadiyyati allati laula qira'atuhu alayhi lama ahdaha ilaih. Subhanallah. Ini susah ni. Janganlah hendaknya seorang muqri itu, seorang guru itu, ya, mencemarkan proses pendidikannya ataupun pengajarannya, ya, pembacaannya kepada orang lain. Dia nak ajar orang, janganlah dia cemari perkara ini bi tama'in, dengan rasa tamak. Ya, rasa tamak pada apa? Pada rifqin, pada sikap kesantunan, layanan baik, rifqin, ya, ataupun imbuhan pun sama. Di sini dikatakan imbuhan,
yang diperolehi daripada orang yang membaca Al-Quran di hadapannya daripada anak murid dia. Jangan tamak atau jangan nakkan imbuhan daripada murid-murid kita, mengharapkan imbuhan mereka. Ya. Sawa'un kana rifqu malan, sama ada dalam bentuk harta ataupun khidmah, perkhidmatan. Kita nak anak murid kita, kita mencari, ya, mencari perkhidmatan ataupun jasa baik anak murid kita dengan sebab apa yang kita ajar. Jangan. Wa in qalla, walaupun sedikit, ya, walau hatta juga dalam bentuk hadiah, walaupun hadiah, walau kana ala suratil hadiah. Mana anak murid kita beri kita sesuatu kan, yang mana kalau tidak kerana dia membaca Quran dengan kita, dia takkan beri hadiah pada kita. Maknanya dia beri itu sebab dia baca dengan kita, dia bagi hadiah. Tengok tuan-tuan, jangan main, ya. Cumanya inilah, dia benda ni boleh difaham dalam konteks yang pelbagai kan. Kalau dalam konteks untuk menjaga benar-benar keikhlasan, maknanya jika pemberian hadiah itu menjejaskan keikhlasan kita sebagai guru, maka jangan diambil. Kalau ia hanya sebab sekadar, contoh kata dah habis semester, anak murid kita dah nak habis semester, so lepas ni kita tak jumpa dah, semester depan ustaz dah tak ada, atau dia pun dah pindah, contoh kata ustaznya dah pindah ke Masjid Putra jadi imam, contoh kan. Jadi anak murid ni sebagai hadiah perpisahan, itu lainlah konteks dia. Sebab tu dia setiap likul maqamin maqal, setiap, ya, konteks itu, keadaan itu ada orang kata apa, ada kesesuaian dari sudut kata-kata dan sebagainya. Maknanya benda itu perlu difaham, ya, juga melalui konteksnya. Itu lainlah. Tapi kalau kita memang kita sebagai guru, kita nak anak murid kita ni bagi kita hadiah, syarat bagi, itu lagi teruklah. Beri syarat pula, kau nak belajar dengan aku, kau bagi duit. Bila habis kena bagi duit, wajib. Itu lagi parah lah kan, ya. Ya, sebab itu kita kena jaga hati kita. Jadi ini seruan pada saya dan juga pada semualah yang mendengar kuliah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita keikhlasan, ya, memberikan kita keikhlasan dalam melakukan amal ibadah, terutamanya dalam proses mengaji, ya, dalam proses mempelajari Al-Quran dan dalam proses mengajarnya pada orang lain. Kadang-kadang ialah ujian macam-macam, kita tengok anak murid kita ramai, kita seronok kan, ada rasa ujub, ini semua bahaya tuan kan. Tengok, wah kan, kita punya anak murid kita ramai, follower kita ramai, kita rasa hebat. Ini semua perkara-perkara yang perlu diperhatikan dan diperhalusi, jangan sampai menjejaskan, ya, keikhlasan kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat faedah daripada apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum.